السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين وعلى الأولياء والصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. آمين. يا ربي صل وسلم على محمد يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan limpah kurnia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik dapat menyambung balik pengajian kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain di waktu yang barakah antara Maghrib dan Isya ini. InsyaAllah sambung pengajian muka surat 46 dalam kenaan syarat sah Jumaat. Baris yang keempat daripada atas situ. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain. Dan kelimanya daripada 6 syarat sah sembahyang Jumaat, didirikan sembahyang Jumaat. Kelima daripada 6 perkaranya bahawa adalah jamaah pada Jumaat 40 orang ahli Jumaat jikalau dengan imam sekalipun. Jadi syarat kelima daripada sah mendirikan Jumaat ialah mesti Jumaat dilakukan oleh 40 orang ahli Jumaat. Ahli Jumaat di sini iaitu ahli qaryah yang mustautin tempat didirikan Jumaat. Jadi mustautinin bukannya orang yang mukim. Bagaimana telah maklum, orang mustautin iaitu istautananya, orang yang bertanah air di situ, dia buat rumah tangga di situ dan dia tak pindah ke tempat lain dah. Jadi dia tidak pindah ke tempat lain dah. Cuma kalau nak pindah waktu banjir, nanti dah selesai banjir, duduk balik, tapi mana dah kan. Itu dia panggil mustautin lah. Adapun orang yang sewa rumah walaupun bertahun-tahun namanya di situ, pelajar asrama, jadi semualah. Jadi yang bukan mustautin di situ, ni dia panggil mukim lah. Jadi lawan bagi mustautin lah mukim. Jadi tidak sah mendirikan Jumaat oleh orang mana tak masuk bilangan Jumaat, orang yang tidak mustautin. Jadi bagaimana dulu tidak sah nak mendirikan Jumaat pada satu tempat yang tiada keperluan untuk mendirikan Jumaat pada 2 tempat. Jadi satu kampung tu perlu satu tempat saja, iaitu satu masjid saja untuk buat Jumaat. Tiba-tiba
dilakukan pada qaryah itu ada tempat lain untuk berhimpun buat Jumaat, maka ini juga tidak sah. Jumaat yang awal, imam takbir Jumaat awal itu sah. Imam takbir Jumaat yang kemudian beberapa minit lepas pada tu, kemudian tu tidak sah, yang telah kita bahaskan pada makna yang lalu. Maka itu kita cakap tentang mustautin sama-sama mustautin 40 orang sekurang-kurangnya ke atas lah, dikira sekali dengan tu imam. Kata dia dalam kitab ni tadi, dia kata jikalau dengan imam sekalipun, mana jikalau 40 orang ahli Jumaat dikira dengan imam sekalipun, maknanya makmum 39 campur dengan tu imam Jumaat cukup 40, itulah qaul yang mu'tamad. Adapun qaul yang kedua bagi mazhab imam kita Syafi'i, 40 tu ialah para makmum campur dengan tu imam di 41 dah. Jadi kita nak di sini ada qaul yang mu'tamad, 40 tu campur dengan tu imam, jadi 39 makmum Jumaat dan satu campur dengan tu imam, jadi 40 orang. Semua tu ahli Jumaah, iaitu orang mustautin, tak masuk orang muqim. Jadi pelajar-pelajar yang duduk tempat pusat pengajiannya untuk dilakukan, pelajar-pelajar asramanya, pelajar pondoknya, pelajar universitinya, apa pelajar pun kan, itu semua muqim saja, nanti balik ke kampung halaman masing-masing. Jadi mereka nak buat Jumaat tidak sah. Mereka bukan ahli, tak masuk bilangan Jumaat yang dikatakan 40 orang itu. Cuma yang kata wajib Jumaat orang mustautin dan orang yang muqim. Jadi pelajar asramanya, orang yang sewa rumahnya, bila wajib dia mendirikan Jumaat, wajib dia buat Jumaat lah, cuma tak masuk bilangan 40. Ini kita kena faham. Jadi dunia hari ini dalam wabak COVID-19 ni boleh jadi macam-macam, dia main kelang kabut. Jadi boleh buat perkara yang tidak sah dan perkara yang haram pun boleh jadi. Suasana sekarang ni kan. Jadi apa hukum, apa perkara yang darurat yang berlaku, tetap dengan hukum syaraknya, tidak boleh pakai dengan hukum akal, kembali kepada hukum syarak. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala ni hukum syarak, syarak hakiki Allah Subhanahu wa taala, syarak majazi ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai hamba Allah taala cuma mengejarkan hukum syarak yang Tuhan perintahkan, Tuhan larang kita tinggalkan. Bukan kita Tuhan punya hukum, Tuhan punya hukum iaitu Allah Ta'ala, dan Tuhan punya hukumnya ialah Allah Ta'ala utuskan Rasulullah untuk menyampaikan hukum sebagai syariat majizinya. Jadi kalau kita ahli Jumaah tadi, mesti kedudukan tadi mustautin masuk bilangan 40, dan perkara lagi dikira orang yang sembahyang dia sah, bukan setakat mustautin, bahkan dia juga kalau tengok sembahyang sah ke tak sah, maknanya rukun 13 tu cukup ke tak cukup. Kalau baca Fatihah tak betul, tak cukup rukun 13. Kalau rakaat sujudnya tak betul, tak cukup rukun 13. Nak masuk bilang 40 macam mana? Ini kita wajib mengaji bab sembahyang dan segala bab-bab ilmu tauhid, fiqhnya, tasawuf. Kata dia, maka syarat tiap-tiap daripada 40 itu
sah sembahyang bagi dirinya. Ini kita dah bacakan. Sembahyang bagaimana sah sembahyang dirinya. Maknanya rukun sembahyang, syarat sah sembahyang tu kenalah. Dia sembahyang tu sah lah. Jadi kalau dia sembahyang Fatihah tak betul, tak sah sembahyang dirinya. Kalau dia sembahyang tadi ketika sujudnya kita katakan perut jari sekurang-kurang sepotong perut jari kaki belah kanan, sepotong belah kiri, tak kena perut jarinya, cuma duduk macam tu je kan. Dia duduk macam tu, tiba-tiba dia duduk macam tu, tak sah ni. Ada kadang-kadang umurnya sudah banyaklah kan, tapi sembahyangnya macam tu. Jadi kesian ke diri kita sendirilah kan. Jadi kita tak tahu nasib kita di sana macam mana kan. Kita tahu cerita tentang dunia kita, tapi tak tahu cerita akhirat kita. Jadi pergi tiada kembali sana kita tak tahu. Dunia kita tahu. Ini perkara yang kena titik beratkan tentang sembahyang. Jadi kata dia, dan jika tiada sah keadaannya jadi imam bagi kaum itu sekalipun. Jadi kata yang ke-40 tu, sekalipun ahli jemaah yang 40 tadi, dia tak sah dia itu imam. Ini pun kita pernah sebut, ini ulang kaji baliklah. Iaitu pada masalah yang kita pernah sebut dulu, ialah tentang masalah orang yang istinja dengan batu. Jadi kita tak masalah ayat banyak kan, di tempat kita ayat banyak, insya-Allah barakahnya ada ayat banyak. Sama ada ayat banyak kan tak banyak, hukum istinja dengan batu dan ayat, itu afdalnya. Mula-mula istinja dengan batu, jadi istinja dengan batu, selesaikan qada hajat kita, kencinan berak, disucikan dengan pakai batu, dengan 3 biji batu, 5 biji batu, 7 biji seterusnya. Jadi untuk sah istinja 3 biji batu dalam tajuk istinja yang nama yang telah kita bicarakan. Jadi pendek kata, kalau kita istinja dengan batu, tadi kita nak sembahyang maghrib, walaupun air banyak, kita nak istinja dengan batu. Bila kencingnya, beraknya istinja dengan batu. Ada syarat dia lalu. Lepas pada istinja dengan batu, hilang najisnya, tapi kesan najis itu masih ada. Kesan dia tu. Najis tak ada, tapi kesannya ada. Jadi kalau gitu, dia ambil wudu, dia sembahyang jemaahnya, dia jadi makmum, sah sajalah. Tapi kalau nak dia jadi tok imam, tak sah. Itu satunya. Maknanya ibarat dalam kitab tadi kata dia, dan jika tidak sah keadaan imam bagi kaum itu sekalipun. Maknanya iaitu orang yang istinja dengan batu sah sembahyang, kalau dia jadi makmum tak sah dia jadi tok imam, kerana dia tak basuh berak kencing dengan air. Cuma suci tu setakat nak jadi sembahyang dia, okeylah, imam tak boleh. Itu kan. Begitu juga orang istinja dengan batu ni, seperti mana masalah juga dengan kanak-kanak yang tidak berkhatam. Kanak-kanak yang belum berkhatam, belum masuk jawi sunat, jadi belum berkhatam, jadi dia jadi tangan dia ke tangan kanak-kanak dia, ataupun tadi kalau masalah orang istinja dengan batu,
Jadi tubuh badan dia, kain ke apa kan, berada di atas tubuh kita. Maknanya kalau dia semayang maghrib tadi, anaknya yang tak berkhatan, dia duduk tengah rokok ke, dia duduk tengah apa rokok, mungkin kita kata sujud dengan duduk tahiyat. Tiba-tiba anak yang tak berkhatan pergi main lompat atas belakang dia kan, tak khatan budak tadi, batal semayang dia, menanggung najis lah. Kerana qulfah yang ada pada kemaluan kanak-kanak tak ada khatan, dia ada najis itu sikit atau menanggung najis. Supalah masalah istinja ni kan, kerana tak basuh berak lagi, cuma istinja batu tu sudah sah. Tapi bila dia tangan dia kan, kita kata atau pakaian berada pada tubuh kita, kawan sebelah ni, maka kawan sebelah ni dia tak sah dia punya sembahyang dia. Dia kira menanggung tadi. Dan sah imam jemaah kanak-kanak yang mumayyiz, dan orang musafir, dan sahaya orang, dan mereka yang nyata berhadas, jika hadas besar sekalipun, jika genap bilangan dengan yang lain daripada mereka itu. Kata dia, dan sah imam jemaat. Jadi tu imam jemaat tu sah kanak-kanak yang mumayyiz, iaitu kanak-kanak yang umur dia 7 tahun lah. Jadi kita sebut berdasarkan dengan hadis Nabi yang masyhur. Jadi Nabi suruh kita ibu bapa penjaga ni suruh anak kita sembahyang. Anak suruh tu dengan sunat suruh lah kan. Sunat suruh anak cucu kita sembahyang ni ketika umur kanak-kanak tadi 7 tahun. Itu jadi mafhum tersirat di situ, maknanya 7 tahun ni dah mumayyiz, sudah mumayyiz. Kalau belum 7 tahun, 5-6 tahun, tu tidak mumayyiz lagi lah. 6 tahun tu belum confirm lagi, 7 tahun dah confirm lah kan. Jadi sunat suruh. Tapi bila kanak-kanak tadi umur 10 tahun, itu wajib ibu bapa suruh. Kalau dia tak semayang, boleh rotan tibai dia dengan darba ta'dib, kerana nak mengajar adab. Jadi kerana nak ajar adab ni dengan suruh kita, dengan suruh manusia ni beribadat kan. Kita nak ajar adab kepada orang supaya beradab, khususnya anak kita, pelajar kita, apa semua. Kita kena ajar ibadat mereka. Jadi ajak bagaimana ibadat fardu, ibadat sunat, mesti ada majlis pengajian, pembacaan kitabnya. Jadi bila hasil daripada pengajian, hasil daripada amal daripada hak dia mengaji, dia amalkan, dia berzikir, dia selawat, insya-Allah dia jadi manusia yang beradab. Adabil adab qabla al-ilm. Jadi kata ibu Imam Syafi'i kan, ibu Imam Syafi'i beritahu nasihat kepada Imam Syafi'i ketika nak musafir ilmunya, kamu mesti beradab sebelum mengaji kan. Itu ketinggian adab orang-orang dulu. Itulah perkara yang dilakukan orang dulu sebab ilmu mereka barakah. Jadi kalau kita masalah mumayyiz ni, kita kata umur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun itu imam jemaat sah lah, tapi dia khatan lah. Kalau tak khatan tak sah lah. Macam tadi kita kata masalah istinja dengan batu, itu imam dia tak sah. Dan orang musafir. Jadi orang musafir yang datang ke masjid kita ni, orang musafir, ada tugu ke, syekh ke apa kan, kita minta dia jadi imam. Kita minta dia jadi tu imam. Tapi kita tengoklah musafir tu kan,
Kalau dia musafir jauh, dia main masjid kita, tengok dia duduk tidur aja, katakan masalah itu, dia tak dengar khutbah. Tu imam musafir dia tidur. Dia tak dengar khutbah. Yang tu tak sah nak suruh dia jadi tok imam. Tak sah nak suruh jadi tok imam Jumaat. Jadi kita yang musafir, orang minta jadi tok imam, kita mungkin main khutbah, masuk khutbah lama dah khutbah pertama dekat nak habis, bila kita sampai, lepas tu orang masjid tu kenal kita, suruh kita itu imam, maka kita kena bagi tahu, maafkan saya baru sampai dengar khutbah tak habis, tak sah itu imam. Jadi musafir boleh imam, tapi syarat kena dengar khutbah pertama, kedua dengan lengkap lah, mana tak tidur. Kalau tidur tak ada. Dan sahaya orang, kita panggil mungkin hamba abdi kan. Jadi hamba, jadi zaman dulu dah kan, hamba dapat dibeli di pasar, hamba yang dapat dalam medan peperangan, yang mana dalam peperangan tadi kafir tadi dia bawa anak isteri dia, orang dia, jadi kita tawan, laki ke perempuan kan, jadi hamba kepada kita muslimin, tentera-tentera Islam. Itu dapat dalam medan perang lah. Dulu zaman perang, zaman khalifah dulu. Jadi zaman kemudian mungkin ada hamba beli kan, tapi dah ni tak ada lah, payah jumpa lah. Walaupun dalam dunia masih ada, jarang-jarang jumpa hamba abdi, tapi jarang berjumpa. Di Mekah zaman dulu kita tahu, maknanya kalau ke zaman King Abdul Aziz, Raja Arab Saudi, dia hapuskan hambanya, dia tak adalah zaman dia tidak ada hamba lagi. Jadi makna siapa yang ada sifat hamba, jadi kerajaan Saudi bayar harga hamba tu, jangan bagi ada hamba. Jadi kalau sekiranya ada hamba, jadi hamba tu mungkin walaupun dia hamba tapi dia alim. Jadi dia alim. Kerana ada ulama-ulama dulu yang asalnya hamba, yang dilepas merdeka, dibebas mereka, kemudian dia mengaji, dia alim. Ada kalangan ulamanya. Itu kita kata kalau dia masih hamba, sama ada hamba mukatabnya, hamba mu'allaqnya, hamba mudabbarnya, macam-macam jenis hamba bicara dalam bab fiqh sana. Hamba mukatab, hamba mudabbar, hamba mu'allaq, ataupun hamba qinin, hamba tudin betul. Tak kira lah jadi hamba. Sah dah dia jadi imam, maka sah dia jadi imam Jumaat. Dan mereka yang nyata berhadas, jika hadas besar sekalipun, dan mereka menandang sah imam Jumaat, mereka orang yang nyata berhadas. Maksud sini nyata berhadas, yakni nyata berhadas selepas solat Jumaat, lepas habis bagi salam. Lepas habis bagi salam, tu imam Jumaat tu kata, saya tadi sembahyang Jumaat tak ada wuduk. Saya tadi sembahyang Jumaat tak ada wuduk. Ini mana nyata berhadas. Terang kata dia ni hadas, kita senang cakap kentut lah, tak ada wuduk dah, senang cakap kan. Lagi cakap berhadas payah faham pula. Dah ni dia tak ada wuduk, jadi dia mai ke masjid dari kalut-kalut, dia tak wuduk, kemudian dia jadi tok imam Jumaat. Sah ke tak sah? Tok imamnya tak sah sembahyang dia, kita makmum belakang sah.
Tapi dia kata jika hadas besar sekali pun siapa hadas besar? Jika genap bilangan-bilangan dengan yang lain dan yang lain bentuk imam daripada mereka itu ahli Jumaat. Jadi ahli Jumaat tu dah bukan 40 dah kan, tapi mungkin dah ratus apatah lagi ribu. Tok imam Jumaat ni dia lepas bagi salam dia bagi tahu, minta maaf tuan-tuan saya lupa nak wudu, habis sembahyang baru teringat. Jadi makna dia panggil nyata berhadas, mana terang kata dia berhadas, terang kata dia tak ambil sembahyang ni, lepas dia bagi tu, lepas dia bagi salam. Maka kes masalah macam sah tak dia jadi imam? Jawab dia sah. Sebab hadas ni amrun i'tibari, kalau dikira dalam usulnya kan, suluddinnya, mana perkara tak nampak lah kan. Jadi kita kata kita sekarang kita kentut, kita hadas. Sebab tu bila kita mengambil wuduk, antara kita niat nawaitu raf'al hadasil asghar. Ini juga kita pernah sebut. Selalu kita niat sahaja aku mengangkat hadas kecil. Soalannya pasal apa ada niat kata sahaja aku mengangkat hadas kecil, sahaja aku mengangkat hadas besar. Nawaitu raf'al hadasil asghar, nawaitu raf'al hadasil akbar. Sedangkan hadas ni benda yang tak nampak, dikatakan sebagai amrun i'tibari. Benda tak nampak lah amrun i'tibari kan. Jadi hak benda jadi kalau gitu sebab tu terjemah sahaja aku mengangkat hadas kecil. Jadi tak boleh kita terjemah daripada tu. Kalau terjemah pada lain pada tu memang salah. Mungkin kita kata ini terjemah ni tak betul ni, mengangkat hadas ni tak betul. Kita nak terjemah zaman sekarang, kita nak terjemah membuang hadas. Sahaja aku membuang hadas, lagi tak betul. Nak buang apa? Amrun i'tibari. Hadas-hadas ni benda amrun i'tibari, nak buang ke mana? Kalau kita ambil barang pergi buang gantung sampah, barang yang kita tak mau pakai kita pergi buang, kita buang, benda tu wujudi. Benda tu hak nampak tengok boleh sentuh dengan teria boleh tengok apa. Ni hadas ni benda tak nampak, mana boleh kita terjemah mana membuang hadas. Salah terjemah tu. Dia kata saya tak faham mengangkat hadas, tak faham benda ngaji dah. Bukan boleh duk fikir seorang-seorang, otak kita rasa otak kita bijak cerdik dengan duduk seorang-seorang boleh fikir ilmu. Tak boleh. Boleh fikir boleh kan, tak boleh fikir tetap tak boleh. La tahid bil fikrah. Maka sebab demikianlah, maka ulama kita khususnya antara kitabnya Syarqawi tahrirnya buat main dengan takdir hazab mudhaf. Jadi sahaja aku mengangkat hadas kecil dengan makna sahaja aku mengangkat hukum hadas. Sahaja aku mengangkat hukum hadas. Kalau orang mengaji nahwu dipanggil hazab mudhaf. Tadi kata sahaja aku mengangkat hadas kecil. Maknanya sahaja aku mengangkat hukum hadas kecil. Hukum hadas tu yang diangkat. Adapun hadas tidak boleh diangkat. Jadi kan kalau bahasa kita makan kedai, jom sekali kita makan kedai, kawan kata kedai mana boleh makan. Makan nasi, makan mie, makan apa di kedai. Itulah bahasa-bahasa Melayu kita pun cantik indah balaghahnya kan.
Kita tinggal bahasa tu. Okey. Jadi berbalik pada sini, hak masalah fiqh kita di sini. Jadi dia kata tadi, dan mereka yang nyata berhadas, iaitu nyata berhadas selepas memberi salam, habis Jumaat, memberi salam Jumaat. Sebab apa? Sah Jumaat orang yang tu imamnya berhadas, kerana hadas imam ni kan, hadas imam ni tidak menegah, tidak menghalang daripada sah jemaah. Para jemaah di belakang tu imam semayangnya sah, tu imam tak sah lah. Kenapa? Tu imam tak sah, jadi kita semayang asar. Habis semayang asar, tu imam tu kata, minta maaf tuan, saya tak wuduk. Dia kata gitu. Kita semayang Jumaat, semayang asar sah je. Tu imam tu yang tak sah, dia kena buat semayang lain. Mana sah semayang? Tak sah semayang tak wuduk. Jadi kalau bab kita semayang jemaah tadi, tu imamnya habang lepas pada semayang asar, lepas bagi salam, dia kata dia tak ada wuduk. Kita para jemaah asar tadi sah semayang jemaah kita, dan kita mendapat pahala jemaah 27 ataupun 25. Seperti je dengan semua seluruh semayang yang lain. Gitu. Maka tentang semayang jemaah tu imam tak wuduk, lepas bagi salam dia baru bagi tahu sah. Kalau gitu bab semayang jemaah pun sama juga. Itu dia punya ayat tadi. Dan sah imam Jumaat kanak-kanak yang memayis, satu. Dan orang musafir, imam musafir, dua. Dan yang ketiga sahaya hamba orang. Dan keempat, mereka yang nyata berhadas hingga akhir. Jadi 4 jenis orang ni sah jadi imam. Walaupun tentang masalah tu imam berhadas tadi, tu imam tak sah, kita sah. Ni masalah boleh buat teka-teki kan, mungkin kan. Macam mana tu imam dia tak sah semayang, tu imam dia tak sah semayang, makmum sah semayang, sama ada semayang Jumaat ke okey saja. Tu imamnya kena buat semayang lain sebab tak ada wuduk. Itu kan. Sebab apa? Sebab hadas ni perkara yang tak dapat dipandang, tak dapat dilihat dengan mata kepala, kerana dia bukan amrun wujudi, hanya amrun iktibari saja. Habis tuan-tuan. Adapun jika tiada genap bilangan, tiada genap bilangan, tak cukup bilangan 40 mustautin ahli Jumaat, melainkan dengan mereka itu jadi campur dengan tu imam baru 40. Kalau tak campur dengan tu imam jadi 39 saja. Jadi kalau muktamad tadi dalam mazhab kita 40 campur dengan tu imam. Lah ni cerita tu imam tu habis sembahyang dia beritahu, kata saya tak lupa nak wuduk. Kes macam tu kan. Macam mana? Maka tiada dihisapkan mereka itu daripada 40. Jadi kan maknanya kes masalah macam ni, kalau makmumnya 30 campur dengan imam baru cukup 40, tu imamnya tak ada wuduk, pas sembahyang baru habang, jadi sembahyang mereka ni tak sah Jumaat, kena buat lain. Tapi kalau para jemaah tu ramai supaya dunia kita hari ni, maka masalah ni imam bermasalah, kita makmum tak bermasalah. Ada juga masalah dalam fiqh kita ni, tu imam dan makmum dua-dua tak sah. Para makmum tak sah, tu imam pun juga tak sah. Telahnya tu imam tak sah.
Macam mana kita kata semayang tadi, semayang asar ni kita kata habis bagi salam tu imam kata, maaf tuan-tuan, jadi kaki saya ni ada tercicak. Ni tercicak kan. Tercicak ni amrun wujudi kan beritibari ya. Wujudi dah kan. Jadi boleh nampak lah benda hak nampak. Mana kami tahu ke tak tahu, tapi benda tu boleh nampak, dilihat rianya. Maka mayat asar tu semua kena balik. Bukan sekat tu imam balik, makmum pun kena balik. Itu berbeza. Kemudian kata dia, dan ketahui olehmu, jikalau kurang bilangan mereka itu ahli Jumaat tadi, mana tak cukup 40, 39, mungkin 38 di dalam sembahyang. Ini tak cukup tu ketika dalam duk tengah sembahyang 40 orang cukup dah. Tengah sembahyang tiba-tiba masuk rakaat kedua. Masuk rakaat kedua ada dalam antara dia pergi kentut. Kentut dia pelari pergi tandas. Gitulah masalah kan. Jawab dia batal sembahyang lah. Batal sembahyang. Maka hendaklah ditamamkan oleh yang tinggal itu akan zuhur. Jadi kalau kita kata tadi 40 orang tengah sembahyang Jumaat, seorang kentut dia lari. Tengah-tengah dia pergi lari keluar ambil wuduk. Tinggal 39. Dah confirm memang 40 orang. Lain seorang keluar sembahyang. Tinggal 39. Kalau gitu hak 39 nak teruskan Jumaat ataupun macam mana? Maka jawab dia nak ditamamkan, disempurnakan oleh yang tinggal. Kita kata 39 itu akan zuhur, kena buat sembahyang zuhur. Nak buat sembahyang zuhur dah kan. Sebab dengar dia start motor balik dah. Kalau dia tak start motor balik pun dia pergi tandas, dia memang masuk tadi. Bukan macam sembahyang Jumaat biasa. Jumaatnya nak jemaahnya 40 orang, kurang pada tu tak sah. Itu kau yang muktamad. Jadi kata dia sebab apa? Jadi sebab apa kena tamam? Jadi dah tinggal 39 orang. 39 orang ni kena buat zuhur lah, terus zuhur. Kerana disyaratkan bilangan-bilangan itu hendak ada bilangan 40 lah. Bilangan itu bilangan 40 orang itu hendaklah ada berkekalan seperti waktu juga. Seperti waktu mana seperti waktu zuhur. Cakap dia potong-potong lah. Jadi sebab apa orang yang hak 39 kena teruskan sembahyang, tapi terusnya sembahyang jadi zuhur 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Karena masalah sembahyang Jumaat ni 40 orang tadi mesti dalam keadaan mereka ni 40 orang ni dalam keadaan mereka ni sedang sembahyang. 40 orang ni dia tak ada buat perkara hak batal sembahyang. Itu dia panggil macam mana dia kata seperti waktu. Seperti mana masalah kita sembahyang Jumaat ni mesti dalam waktu zuhur. Kalau masuk rakaat kedua Jumaat kita dah masuk waktu asar, tak sah Jumaat kita. Tak sah Jumaat kita. Jadi Jumaat kita sudah bertukar je zuhur dah. Mungkin tak mencantumkan. Jadi mungkin kalau orang tua dulu jadi dia nak cukupkan bilangan 40 hak balik daripada kebun dia, bendang dia, kebun getah dia, kebun apa lagi kan.
nak bilang seorang manusia tak ramai pada masa tu. Sekarang manusia ramai. Dulu manusia tak ramai zaman tok nenek kita dulu. Jadi tapi baguslah kan untuk imamnya dikira. Jadi maka sepatutnya kita jadi kita yang megang jawatan di masjid ni kan, jadi kita tengok hak betul-betul mustautin cukup dah 40 orang. Cukup apa? Jadi kita mesti kenal kan ahli qaryah kita. Ini mai tumpang semayang ni mukim ni orang mukim banyak kan. Tengok hak pasal tak cukup 40, tak boleh buat. Tak boleh buat Jumaat qaryah muktamad. Jadi jangan kita tengok ramai dah, ramai tu ramai orang luar, bukan qaryah kita. Ini perkara yang dititik beratkan lah. Jadi kalau orang dulu dia jagalah kan. Habis tentu habis. Dan keenam bahawa mendahulukan dia dua khutbah. Dan keenamnya syarat sah Jumaat semua cukup 6. Bahawa mendahulukan dia Jumaat dua khutbah. Sah sembahyang Jumaat mesti buat khutbah dulu. Habis dua khutbah baru buat Jumaat. Kalau bagi terbalik buat sembahyang Jumaat buat khutbah tak sah. Mesti lakukan dua khutbah. Jadi mesti lakukan dua khutbah dulu. Berbeza lain daripada sembahyang Jumaat, kita kata sembahyang raya, sembahyang istisqa minta hujan, kan? Hatu khutbah lepas sembahyang. Kita kata sembahyang raya lah senang. Kita sembahyang raya Aidil Fitri Al-Adha. Khutbah dia bila? Lepas sembahyang. Sembahyang Jumaat tak? Kena khutbah dulu baru kita buat sembahyang. Kalau gitu dia kata bermula rukun khutbah itu lima perkara. Jadi tok khatib yang baca khutbah dia kena tahu 5 rukun khutbahnya. Pertamanya membaca alhamdulillah, yakni memuji Allah. Ini pujian kita tok khatib tadi ucap alhamdulillah ataupun dia kata ahmadullah. Dia pakai fi'il mudhari'nya kan. Pakai isim alhamdulillah, atau dia kata innal hamdalillah, macam-macam lah. Tapi perkataan lillah, alhamdulillah itu mesti ada. Alhamdu ada kan? Lillah. Ataupun nahmadullah bolehlah. Kalau gerti nahunya kan. Innal hamdalillah. Tapi semua tu ada ayatnya lillah, lillah, lillah. Jadi seperti mana kalau kita semayang ni Allahu Akbar. Tengok ada kalimah Allah. Maka makna di sini kalau tok khatib tu dia tak baca, dia baca puji tapi di hujung dia hujung di lain sikit. Dia kata contohkan alhamdulillahman. Dia tak kata lillah. Alhamdulillahim, contohlah kan. Alhamdulillah, dia tak kata alhamdulillah, dia kata alhamdulillahman. Alhamdulillahim. Sah ke tak sah? Jawabnya tidak sah. Sebab apa tidak sah? Kerana tok khatib tadi dia tak bawa mai lafaz jalalah, lafzul jalalah. Apa lafaz jalalah? Lafaz jalalah tu iaitu lafaz Allah.
Jadi bila kita zikir Allah, kalau dalam bab zikir dia panggil zikir ismuzat dalam tarekahnya. Kalau kita zikir la ilaha illallah, zikir nafi isbat. Tapi bila sebut Allah, Allah, itu dia panggil lafzul jalalah. Jadi lain daripada kalimah Allah, dia tak panggil lafzul jalalah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, banyaklah nama-nama Allah Ta'ala 99. Bahkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan 99 saja, bahkan semua 3,000 nama yang mana sebut dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur. Bahkan diberitahu kepada Allah Ta'ala ajak kepada para Nabi Rasul, pada para malaikat, jumlah semua 3,000 nama. Tapi sebelum Quran 99. Jadi kalau gitu satu orang tak khatib dia kata Alhamdulillahirrahman alladzi khalaqas samawati wal arda. Kan contohkan Alhamdulillahirrahim alladzi ja'alal yawma alladzi ja'ala hal yawma afdala ayyamin. Contoh kata-kata. Jadi bagaimana sirat kata macam tak sah, sebab tak malafaz jalalah. Jadi kita takbir Allahu akbar. Kalau dia takbir Ar-Rahmanu akbar, sah ke tak sah? Tak sah. Sebab dia tak bermain dengan lafaz jalalah Allah. Jadi jalalah ni makna maha kebesaran lah kalau terjemah Melayu kita. Jadi tak boleh tinggalkan Alhamdulillah ataupun nahmadullah, innal hamdalillah, ataupun ataupun lafaz nahmadullah ta'ala. Gitu kan. Jadi kerana tak khatib tadi dia tak amal lafaz jalalah. Jadi kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tu ismu zat tu lafaz jalalah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama bagi sifat Allah. Ar-Rahman Maha Pemurah kalau terjemah Melayu kita. Ar-Rahim Maha Kasih Sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim bukan lafaz jalalah, dia panggil jadi nama bagi sifat, asma'us sifat. Keduanya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni rukun khutbah. Rukun khutbah yang kedua ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau gitu selawat dia macam mana? Selawat tadi mesti menyebut nama Nabi. Bagaimana dalam kitab Dalail Khairat, kitab selawat, ada disebutkan di sana 201 nama Nabi kita, asmaun Nabi. Jadi nama Nabi kita ada 201. Jadi dalam banyak 201 tentulah kita sebut Muhammad, Ahmad, itu kita penduduk bumi ni kan. Kalau kita sebut nama Muhammad, nama Ahmad, itu masyhur bagi kita penduduk bumi ni. Kalau penduduk langit, para malaikat, dia sebut nama Nabi kita dengan Mustafa, sebut nama Nabi kita dengan Mukhtar. Itu masyhur nama Nabi di langit dengan Mustafa dan Mukhtar. Banyaklah nama Nabi kita. Antara nama Nabi kita ialah Mahmud. Nama Nabi kita ialah Mahmud. Banyaklah dalam 201 tadi kan. Mahmud nama bagi Nabi kita dan juga nama bagi Allah Subhanahu wa taala, juga nama Mahmud.
Kalau Muhammad, Muhammad nama nabi sahaja. Nama nabi kita, bukan nama Tuhan. Nama Tuhan tadi ada 3,000 nama kan. Antaranya Mahmud. Tapi Mahmud ni juga nama bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah fiqh kita ni. Satu orang tok khatib dia baca selawat tak sebut nama Nabi. Dia pakai dhamir. Dhamir ni ganti nama lah. Mungkin dia kata sallallahu alaihi wasallam. Dia kata macam tu saja. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sebut sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Ahyad, nama Nabi kan. Jadi kalau dalam Quran, nama Nabi kita dalam Quran Muhammadur Rasulullah, dalam Quran sana. Dalam kitab Injil nama Nabi kita, dalam kitab Injil nama Ahmad. Jadi kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ada sebut nama Nabi kita Ahyad. Jadi boleh baca Ahyad, boleh baca Ahid. Itu dua betul kan. Yang kita ada salah, tak betul tu. Mana satu ni kan. Tapi masyhur yang mahfuz, yang banyak dibacanya ialah Ahyad. Kalau di Mekah dulu ada Tok Guru, zaman dulu di Mekah ngajak fiqh lebih kurang 40 tahun. Tok Hayat panggil Syekh, jadi Syekh Hayat. Kalau seorang daripada guru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pernah berguru. Syekh Qadir Abdul Mandili yang pengarang kitab Penawar Bagi Hati itu pernah berguru dengan Tok Hayat. Tok Hayat ni ulama Indonesia lah. Sebelum Tok Hayat tu Syekh Mata Atarid. Itu ulama-ulama kita zaman dulu. Jadi nama Hayat, panggil Tok Hayat lah. Jadi Hayat tu salah satu nama Nabi kita. Itu tersebut dalam kitab Taurat. Boleh baca Ahyad, boleh baca Ahid. Ahid tu jangan baca sikit, baca macam tu Ahid. Kalau Ahyad itu biasa baca. Kalau di Mekah kita panggil Tok Ahyad. Jadi kalau kita masalah fiqh kita ni kan, Tok Khatib tadi, dia baca selawat, dia tak sebut nama Nabi. Nama Nabi banyak, beratus-ratus nama. Tapi yang masyhur 201 nama yang disebut dalam kitab Dalail Khairat. Yang syarah dia Matali' al-Masarrat. Jadi ketiganya wasiat dengan takwa. Jadi bagaimana perbahasan tentang selawat dan salam ni panjanglah, teringkaskan. Jadi maknanya ketika khutbah Jumaat, Tok Khatib tak baca selawat, sebut nama Nabi, antara 201 nama tak disebut pakai dhamir, tak sah. Kalau tinggal lagi tak sah lah kan. Itu kebesaran nama Nabi kita. Jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi kita yang sebagai umat ni, Nabi kita, hakikat sebenar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak berhajat dan tidak perlu kepada selawat kita umat. Sebab apa tak perlu? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maqam Nabi, maqamul mahmud, maqam Nabi tinggi, tak turun dah. Mana ketinggian maqam Nabi tak berhajat kepada selawat kita umat.
Tetapi ataqal yang sahih apabila kita umat ni baca selawat ke atas Nabi, Nabi ambil manfaat selawat. Maknanya bila kita baca selawat jadi maqam Nabi makin tertinggi, tiada dapat dibanding lagi kan. Itu kelebihan Nabi kita. Jadi bila kita baca selawat terus, kalau kita baca selawat macam ni tidak berada di raudhah, tidak dekat dengan maqam Rasulullah, tidak berada di raudhah, selawat kita diterima, disambut oleh malaikat dan malaikat menghadiahkan kepada Rasulullah. Tapi kalau kita baca dekat raudhah, duduk dalam raudhah baca kan, masuk raudhah tu awal, dapat baca selawat banyak-banyak ke, itu direct dengan Nabi, terus dengan Nabi. Tapi dalam raudhah lah kan. Mai sembahyang Jumaat, kalau tak khatib tak baca selawat, pakai batal kerana rukun yang kedua dah. Ketiganya wasiat, kalau Melayu kita panggil berpesan lah kan. Wasiat ni cakap Arab mana pesan. Berpesan dengan taqwa Allah. Jadi berpesan dengan takut kepada Allah. Jadi itu rukun utama. Jadi baca hamdalah, puji. Yang kedua tadi selawat, yang ketiga wasiat dengan takwa. Itu rukun. Jadi khutbah pertama, khutbah kedua semua macam tu. Jadi sebab apa? Sebab apakah Tok Khatib mesti wasiat takwa? Ittaqullah, usikum bitaqwallah. Jadi asalkan ada makna wasiat takwa tak apa. Tidak ada lafaz khusus dia. Jadi boleh mana-mana lah. Dia kata usikum bitaqwallah. Tapi kena faham. Jadi kita kata puji mesti bahasa Arab. Selawat mestilah bahasa Arab. Yang ketiga ni wasiat mesti juga dengan bahasa Arab. Karena rukun khutbah ni mesti dibaca dengan bahasa Arab. Kita kata wasiat Tok Khatib tadi, dia wasiat takwa dia tak dengan bahasa Arab. Dia sebab kata jadi saya jadi dia kata saya berpesan pada diri saya dan diri para hadirin jemaah pada hari ini, bersama-samalah kita takut kepada Allah. Tapi dia tak kata ittaqullah, atau dia tak kata ittaqullah. Dia tak kata usikum bitaqwallah. Mana-mana lafaz bahasa Arab dengan contoh pendek kata ittaqullah, dia tak kata. Tak sah jemaah. Tak sah jemaah. Jangan duk pi tukar bahasa. Boleh buh bahasa Melayu tapi buh bahasa Arab dulu kan. Usikum bitaqwallah. Jadi sebab apa? Jadi sebab apa kita Tok Khatib ni dia kena wasiat takwa dengan ada mesti wasiat dengan takwa baru sah khutbah dia menjadi rukun khutbah yang ketiga, kerana ittiba', kerana mengikut Nabi kita. Jadi dalam hadis menceritakan tentang Nabi kita bila baca khutbah, berkhutbah Jumaatnya wasiat dengan takwa. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua, mengapakah Tok Khatib mesti baca ittaqullah ataupun usikum bitaqwallah? Kerana maksud besar ataupun tujuan yang besar dalam khutbah Jumaat ni ialah menyuruh kita umat ni bertakwa kepada Allah. Jadi maksud besar dalam khutbah Jumaat ni ialah menyuruh kita para makmum Jumaat ni takut kepada Allah. Itu sebab yang kedua. Jadi kalau tak sebut takwa atau batal ya. Kita berhenti nanti dah. Dia kata dan 3 rukun ini
Jadi 3 rukun ini, yang pertama tadi alhamdulillah, yang kedua selawat ke atas Nabi, yang ketiga wasiat dengan taqwa. Ini wajib pada tiap-tiap 2 khutbah. Jadi khutbah pertama, khutbah kedua, 3 rukun ni mesti ada. Tapi mesti ada dia dalam bahasa Arab lah. Tak boleh tukang bahasa Melayu. Itu. Ini perkara taqwa ni disebut dalam Quran ada 70 tempat wasiat dengan taqwa. Bahkan orang yang ada sifat taqwa ni nama dia hidup. Orang yang hidup dalam dunia dengan taqwa, bila dia mati pun nama dia masih disebut. Contoh imam kita Syafi'i, imam mazhab, ulama-ulama dulu kan. Mautut tuqa hayatun lam pada laha qad mata qaumun wa hum pinnasi ahya'u, kata syair ulama tasawuf. Ada sebahagian manusia mereka sudah mati. Mereka sudah mati, tetapi walaupun mereka sudah mati, seolah-olah mereka masih hidup. Wa hum pinnasi ahya'u, wahal mereka di sisi manusia ni seolah-olah masih hidup. Jadi Imam Syafi'i kita kata sudah wafat sekian lama, 1000 tahun lebih dah kan. Tapi disebut Imam Syafi'inya, disebut Imam Haramain, sebut Imam Suyuti, apatah dengan tok-tok guru kita yang sudah tiada, kita sebut seolah-olah mereka tu masih ada. Kemudian kata dia, keempatnya membaca satu ayat pada salah suatu 2 khutbah, tetapi pada khutbah yang pertama aula. InsyaAllah sambung tentu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bikaramika anta ghafir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman qara'a alaina wa qara'na alaih wastafada minna wastafadna minhu birahmatika wa karamika wa judika wa anta ja'ala ma qara'na liwajhikal karim khalisan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.